Kita sambung 10.4 produk kesihatan. Okey. Okey, bahan aktif dalam produk kesihatan. Okay, apa maksud bahan aktif? Bahan aktif ialah komponen tertentu di dalam sesuatu produk yang mempunyai kesan terhadap penyembuhan atau pencegahan penyakit. Okey, sama ada kita nak sembuhkan sesuatu penyakit atau nak mencegah penyakit, dan kita ambil produk kesihatan tersebut, sebab dalam produk kesihatan tersebut ada bahan aktif. Contoh dalam gambar ni, bahan aktif dia adalah vitamin C. Tujuan dia adalah untuk antioksidan. Okay. Seterusnya, penggunaan produk kesihatan yang terdapat dalam pasaran. Okey, kadang-kala produk kesihatan seperti suplemen diambil untuk memulihkan penyakit dan mengekalkan kesihatan kita. Okey. Contoh, penggunaan produk kesihatan yang terdapat dalam pasaran. Okey, produk kesihatan yang baik dapat menjamin tumbesaran yang normal dan meningkatkan daya pencegahan penyakit. Kadang-kadang kita perlu juga mengambil produk kesihatan. Sebabnya kadang-kadang pemakanan kita tu kurang zat yang diperlukan oleh badan. Jadi kita kena tambah dengan mengambil produk kesihatan. Sebab produk kesihatan ni dia dapat menjamin tumbesaran yang normal dan juga dapat meningkatkan daya pencegahan penyakit. Okey, contohnya kita ambil multivitamin yang dapat meningkatkan proses tumbesaran kanak-kanak. Seterusnya, okey, kita tengok sekarang ni ada masalah tertentu tentang produk kesihatan yang dijual di pasaran. Okey. Jadi gaya hidup masyarakat kini yang sibuk bekerja dan tidak mengamalkan pemakanan yang seimbang menyebabkan produk kesihatan menjadi keperluan demi menjamin kesihatan. Okey, masalah nowadays kita ni sibuk dengan pekerjaan. Kadang-kadang kita kerja kilang ataupun kerja buruh ataupun kerja di pejabat dan sebagainya. Masa untuk menyelesaikan tugasan dekat tempat kerja tu terlampau panjang. Jadi kadang tak sempat nak balik masak, kita dah penat dah. Okay? Dan kita beli makanan dari luar ataupun kita makan makanan segera. Jadi makanan-makanan tu tidak dapat memberi banyak zat kepada badan kita. So that kita terpaksa mengambil produk kesihatan untuk meningkatkan kesihatan kita. Okey, jadi contohnya kita ambil apa? Kita ambil pil-pil vitamin yang melengkapkan kepada amalan pemakanan yang tidak seimbang. Okey, itu contoh. Jadi kita tengok perbincangan soalan tentang produk kesihatan. Sikit je untuk topik hari ini sebab yang lepas kita dah sambung tentang antioksidan dan radikal bebas dan sebagainya. So, bab ini kita sambung dengan produk kesihatan. So, kita masuk terus kepada perbincangan soalan. Okey. Tengok soalan yang pertama. Seorang murid tingkatan 4 mempunyai kulit yang kering dan kusam. Okey, dekat sini kita nampak poin dia. Okey, kulit kering dan kusam. Okey, kering dan kusam. Hal ini berlaku kerana beberapa faktor berkaitan dengan amalan pemakanan yang kurang mengambil bahan antioksidan. Okey, jadi daripada soalan ini kita boleh bagikan kepada masalah dan juga punca. Okey, untuk soalan macam ni dia akan tanya dua benda ni lah, masalah dan punca. Jadi huraian, kita nak huraikan cara masalah ini boleh dielakkan. Okay, dia bagi kat sini poin-poin sebagai rujukan kita. First, kita kena bagi tahu tentang pernyataan masalah. Kedua, punca berlakunya masalah. Yang ketiga, 3 langkah penyelesaian. Okey, A dengan B biasanya kita boleh dapati daripada soalan tersebut. Okey, untuk soalan C, kita kena bagi jawapan berdasarkan apa yang telah kita belajar. Okey, cikgu bagi contoh. Okey. Dekat sini pernyataan masalah. Jadi bila kita tulis dalam jawapan yang kita nak tulis persoalan tu, kita tulis sikit pernyataan masalah. Kita tulis sikit pernyataan masalah, kemudian baru kita buat jawapan. Okey. Jadi pernyataan masalah bagi soalan ini ialah kulit kering dan kusam. Okey. Punca berlakunya masalah, pengambilan
makanan yang kurang antioksidan. Sebab yang ni dah state dekat soalan. Dan 3 langkah penyelesaian. Okay, yang ni apa yang kita telah belajar, kita persembahkan balik jawapan kita dengan cara yang baik. Okay, first, macam mana kita nak elakkan daripada makanan kita tu kurang antioksidan. First, kita ambil makanan yang mengandungi antioksidan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Kita bagi contoh. Kemudian, masalah tadi kulit kering dan kusam kan? Jadi kita menggunakan krim muka dan pelembab, ini produk kesihatan yang mengandungi antioksidan. Okey, yang ketiga, mengambil produk kesihatan yang mengandungi antioksidan. Okey, yang macam nombor 1 dengan nombor 3 ni berbeza. Nombor 1 ni secara semula jadi kita ambil bahan tu sendiri, bahan yang mengandungi antioksidan. Yang 3 ni kita ambil produk kesihatan yang mengandungi antioksidan. Alright, seterusnya soalan nombor 6. Okey, ini semua cikgu ambil daripada buku teks. Okey, buku teks muka surat 222. Alright. Okey, soalan nombor 6. Kini terdapat pelbagai produk kesihatan di pasaran. Huraikan kewajaran seseorang individu bagi mendapatkan produk kesihatan berkenaan. Okey, kalau baca sekali saja soalan ini, kita agak keliru. Okey, maksud soalan ini, mengapa perlu seseorang individu itu mendapatkan produk kesihatan? Apa keperluan dia untuk dapatkan produk kesihatan? Kalau seseorang itu memang dah sihat, dah cukup antioksidan, muka dia kulit cantik dan sentiasa cergas, itu maksudnya seseorang itu tak wajar lah. Jadi orang yang macam mana yang wajar mengambil produk kesihatan berkenaan? Okey, kita kena state daripada jawapan kita lah. Seseorang individu wajar mendapat produk kesihatan sekiranya beliau adalah seorang pekerja yang sibuk. Okey, kita bagi pekerjaan yang kita bagi satu keadaan seseorang itu yang mana dia wajar ambil produk kesihatan. Kenapa? Kita beritahulah golongan ini tiada masa untuk beriadah serta menyediakan makanan berzat. Mereka kerap kali membeli makanan segera yang kurang zat. Oleh itu mereka kekurangan zat. Okey. Ini siapa? Pekerja yang sibuk. Kenapa? Sebab tak ambil makanan yang berzat dan sebagainya, tak ada masa. Okey. Lepas tu dia jadi apa? Dia akan kekurangan zat. Dan kita bagi tahulah contoh produk yang dia makan. Contoh produk kesihatan yang perlu diambil adalah omega untuk kesihatan jantung. Macam omega ni tak ada dalam buku teks. Tapi kita kena cari sikit lah daripada internet ataupun pembacaan daripada luar. Okey, untuk dapatkan jawapan. Sebab ini soalan berkaitan macam kebat sikit. Okey, ada lagi masa untuk kita buat satu lagi contoh. Okey, untuk kita bagi kewajaran seseorang itu kena ambil produk kesihatan. Contoh dekat sini adalah seorang ibu yang mengandung. Okey, ibu yang mengandung perlu mendapatkan produk kesihatan kerana ibu mengandung perlu disediakan zat mencukupi untuk menampung keperluan bayi yang dikandung. Okey. Jadi kadang ibu yang mengandung ni dia tak lalu makan kan sebab loya, okey, mual, okey, alahan semasa mengandung. Jadi badan dia memang kekurangan zat. Jadi apa yang dia perlu? Kalau dia tidak mengambil apa-apa makanan akan menjejaskan kesihatan bayi yang dikandung. Oleh itu dia perlu mengambil produk makanan, produk kesihatan. Contoh yang biasa diambil adalah zat besi. Okey, zat besi ni untuk mengurangkan risiko kelahiran perak matang. Okey. Soalan seterusnya, okey, dia bagi satu situasi. Hasnah merupakan seorang pekerja kilang yang mempunyai waktu kerja 12 jam. Lama 12 jam yang sangat memenatkan. Okey, dia penat. Okey, pada pandangan anda, apakah masalah-masalah kesihatan yang mungkin dialaminya? Dan bagaimana untuk mengatasinya? Okay, soalan ini ada dua lah. Satu, dia nak tahu masalah yang mungkin dihadapi oleh Hasnah. Dan yang kedua, macam mana kita nak settle masalah Hasnah tu. Okay. So, masalah yang mungkin dihadapi oleh Hasnah ialah malnutrisi. Malnutrisi maksud dia kekurangan zat. Kerana apa? Sebab dekat sini dia bagi tahu masalah kan. Hasnah ni pekerja kilang yang masa dia tu sangat banyak dekat kilang.
So dia tak ada masa untuk menyediakan makanan dan sebagainya. Nak ambil makanan berzat pun tak sempat. Kita katalah masalah malnutrisi kerana kurang pengambilan makanan berzat. Alright. Okay, masalah penuaan. Okay, seperti kulit kering. Mungkin dia kerja dalam kilang kan. Aircon ataupun terdedah dengan bahan-bahan radikal bebas dekat kilang. Ya. Okay. Kemudian mungkin dia juga mengalami masalah kesihatan seperti lenguh dan sakit belakang. Mungkin duduk dalam kilang kan, biasa duduk saja buat kerja, sambil buat kerja dia duduk, tak ada aktiviti bangun duduk dan sebagainya, maka selalunya sakit belakang ataupun lenguh-lenguh badan. So, yang ni untuk masalah ya, macam mana kita nak selesaikan setiap masalah berkenaan. Tengok, kalau malnutrisi macam biasa, dia relate juga dengan apa yang kita belajar. Okay, bagi mengelakkan malnutrisi, Haznah perlu mengambil produk kesihatan yang mengandungi pil vitamin yang mengandungi pelbagai nutrien. Okay, kedua, masalah penuaan dan rambut beruban. Okay, Haznah perlu mengambil produk kesihatan yang mengandungi antioksidan yang dapat melambatkan proses penuaan. Okay. Next, lenguh dan sakit belakang. Haznah boleh melakukan urutan badan atau akupunktur sekali sebulan bagi mengatasi kelenguhan dan sakit saraf. Okey, itu antara soalan-soalan berunsurkan kibat yang perlu kamu faham dan kita relate dengan apa yang kita belajar. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.